Okey, jadi sekarang kita nak bincang jawapan dalam modul yang saya suruh ambil di guide tu. Okey, so kita tengok dulu yang pertama. Soalan yang atas tu. Okey. Latihan pengukuhan, kelaskan bahan-bahan sisa berikut kepada 2, iaitu yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, so kita tengok dulu yang pertama, alkohol. Okey, so alkohol kalau kita tengok di situ dia bahan yang mudah meruap. Okey, alkohol ialah bahan yang mudah meruap. So, kita tak boleh buang dia ke dalam sinki. Okey. Yang kedua, amonia pekat. Dah sebut pekat tu memang tak boleh buang ke dalam sinki. Okey, yang ketiga, minyak grease. Pun tak boleh sebab dia adalah bahan hidrokarbon. Okey. Dia adalah bahan minyak grease ialah bahan hidrokarbon. So tak boleh juga. Larutan alkali pH 7 boleh. Yang ini kita boleh buang ke dalam sinki. Nampak ni dia kata bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9 tak boleh kan? So yang ni pH 7. So boleh buang ke dalam sinki. Yang seterusnya, larutan asid etanoik. Okey, kalau ikut tu asid etanoik dia adalah asid lemah. So kalau asid lemah, kita boleh buang dia ke dalam sinki. Okey, kita boleh buang dia dalam sinki. Logam plumbum. Tak boleh. Logam plumbum ialah logam berat. Jadi kita tak boleh buang dia ke dalam sinki. Okey, yang seterusnya, larutan garam nitrat. Bahan kimia. Okey, bahan kimia tak boleh buang ke dalam sinki. Okey, hidrogen peroksida pun tak boleh buang ke dalam sinki. Okey. Larutan asid pH 6. Boleh. Kan tadi antara lebih dari 9 kurang dari 5 tak boleh. Ni 6. So 6 boleh. 6, 7, 8 boleh buang dalam sinki. Darah atau serum. Darah atau serum boleh. Selepas kita dah kontaminasi dia, kita boleh buang dia dalam sinki. Okey, bangkai tikus putih tak boleh. Okey. Tak boleh buang dalam sinki. Pelarut metil benzena. Okey, dia adalah pelarut organik. So tak boleh buang ke dalam sinki. Okey, so dah habis untuk muka surat 5. Okey, kita pergi muka surat 6. Ini. Okey, latihan pengukuhan. Okey, dia kata nyatakan jenis bahan dulu kat atas tu. Okey, kita isi dulu latihan jenis bahan. Okey, bahan A, kategori A ialah peralatan tajam. Okey, so peralatan tajam contohnya ialah picah gari. Okey, atau jarum. Bolehlah tulis satu pun tak apa dah. Okey, kategori B, pepejal tidak tajam. Okey, contohnya seperti sarung tangan. Satu pun tak apa dah contoh dia. Kategori C, bangkai atau organ. Yang ni haiwan makmal. Contoh dia haiwan makmal. Okey. Kategori C. Kategori D contohnya ialah cecair. So jenis dia. Jenis dia ialah cecair. Contoh dia darah atau serum. Okey, jadi cara kaedah merawat sebenarnya ada dalam atas ni. Okey, ada dekat sini ni. Okey. Jadi kamu boleh tulis balik je dulu. Okey. Tak apa, saya baca. Kategori A, okey, dia masukkan dulu ke dalam bekas khas. Okey, ataupun bekas sisa tajam. Dia tidak di autoclave. Okey, bekas disimpan di tempat selamat sebelum dilupuskan. Itu untuk kategori A. Okey. Seterusnya untuk kategori B, okey.
Ada je atas ni sebenarnya. Kau tak ada salin saya cakap ni. Kau tengok atas tu, muka surat 5 tu ada jawapan dia. Okey, untuk kategori B, bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik bio bahaya. Kita autoclavekan dia dan dia masukkan ke dalam tong bio bahaya. Okey, itu kategori B. Untuk kategori C, okey, kita balut dalam bahan penyerap ataupun kertas tisu, dibungkus rapi dalam beg plastik bio bahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Okey. Dan untuk kategori D, dinyah kontaminasi secara autoclave dan dilupus secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. Okey. So, dah dapat dah jawapan untuk yang atas tu. Seterusnya, dia tanya, nyatakan bahan kategori manakah yang akan di-autoclave terlebih dahulu sebelum dilupuskan. So, kita tengoklah jawapan ke atas tu. Okey. Yang perlu di-autoclavekan, dia ada 2. Iaitu kategori B, iaitu pepejal tidak tajam. Dan juga kategori D, iaitu cecair. Okey. So, jawapan dia ialah kategori B dan kategori D. Okey. Seterusnya, dia tanya, okey, proses autoclave ialah melibatkan keadaan pada suhu. Jawapan dia ialah 121 darjah Celsius. Okey, dan tekanan dia 15 PSI dan masa dia 20 minit. Tak dapat jawapan lah cikgu. Ada atas ni je sayang oi. Ni nampak tu. Okey. Ada atas tu je. Okey. Seterusnya, sisa yang telah dinyah kontaminasi akan dimasukkan ke dalam mana? Jawapan dia, okey, ke dalam tong bio bahaya. Okey. Dan masukkan ke dalam tong bio bahaya. Okey, jadi sampai sini je dulu untuk hari ni. Esok kita akan kena jawab soalan di muka surat 7 dan 8. So macam biasa saya akan kongsi, kita akan bincang lah. Nak bincang pun inilah, saya bagi jawapan dia selepas esok. Okey. So, terima kasih semua untuk kelas hari ni. Jangan lupa tik dekat Google form yang saya dah kongsi tu. Okey, terima kasih semua.